maklumat, tapi saya sendiri pun kurang berminat fokus apa nak jadi pada yang seterusnya kepada pemimpin-pemimpin muda. Sebab saya rasa kalau kerangka budayanya, mindsetnya, jiwa bangsa kita masih lagi bergantung pada orang politik, dia akan repeat perkara. So, pattern tu dah ada. It's a patented behavior itu maksudnya. Akibat we can say hegemony or whatever term we use it, basically it is patented behavior. Kalau nak jadi ahli politik, itulah perangainya. Nak masuk parti politik, itulah perangainya. Nak dalam merintah, itulah perangainya. Kalau kita buat gimmick gelar Jokowi, kita buat gimmick ala Jokowi gelar. Tapi apa yang lebih bermakna daripada itu? Nanti orang muda tu akan buat gimmick macam Azmin nanti. Bagaimana Azmin tiru daripada orang lain. Sebab dia tidak ada kreativiti. Jadi persoalan kita ialah kreativiti, inovasi dalam melihat persoalan politik yang lebih bermakna daripada struktur kuasa dan struktur parti. Walaupun saya faham bahawa semua gerakan yang bersifat kebudayaan dan kemasyarakatan umumnya ada nilai politik. Ya, walaupun tidak melibat. Tapi maksud saya ialah politik kepartian, politik kekuasaan, politik rasmi yang semua nak menuju ke Putrajaya. Tidak ada politik seniman, tidak ada politik pelajar dalam wacana-wacana yang lain. Dan tidak boleh independen. Kalau dia tak bercakap gaya pakatan, dia tidak akan dapat perhatian. Macam saya, kalau saya cakap tiba-tiba entah apa-apa pandangannya, orang tak pakai. Kerana saya pinjam wacana gerakan reformasi, barulah orang datang dan orang dengar dan orang bahas. Kalau saya sebut topik lain, 5 orang datang ataupun 10 orang. Sebab kita tak boleh meminjam. Jadi saya ni meminjam dan mencuri istilah ini untuk menarik orang dan memberitahu bahawa ada sesuatu yang silap dan salah dari pandangan saya lah. Jadi saudara-saudari kena ada pandangan sendiri terhadap persoalan ini. Jadi saya setuju, memang saya tulis dalam Facebook bahawa sudah sampai masanya kita memikirkan gerakan lain, walaupun saya tak tahu apa bentuknya, daripada bergantung kepada tokoh-tokoh lama dalam parti politik. Ini bukan saya tuju kepada orang di luar parti politik, khususnya orang di dalam parti politik itu sendiri. Kerana saudara-saudari bayangkanlah bagaimana Hishamuddin Rais, Ibrahim Ali dan juga Anwar Ibrahim muncul pada 74. Apakah imajinasi yang ada pada mereka untuk protes itu? Adakah protes sementara waktu dan bagaimana karakter itu? Saya rasa satu risiko yang kita akan hadapi ialah apabila generasi ini yang masa produktifnya, productive yearsnya tinggal lagi 10-15 tahun dan kita tidak ada percubaan untuk melahirkan tokoh-tokoh baru. Maksud saya begini, kalau kita masuk ke universiti, silibus universiti itu disusun, walaupun silibus universiti itu orang dalam lingkungan 18, 19, 20, 21, disusun bukan mengikut keperluan, disusun bukan mengikut ulangan kepada silibus yang lama. Kalau ada evolusi dan revolusi ilmu pengetahuan dalam tempoh 50, 100 tahun yang lepas, maka pendidikan pada waktu itu yang sekarang ni akan update dengan itu. Walaupun dia ambil degree, post degree, dia belajar benda yang lain dan dia tak belajar 20 tahun lepas. Tapi saya nampak dalam gerakan politik, kita tak ada perkara itu. Tidak ada accumulated knowledge. Nilai tambah, nilai terkumpul pengalaman-pengalaman itu. Sebahagiannya kerana mungkin sharing yang terbatas, sebahagiannya kerana perkongsian ilmu pengetahuan melalui buku-buku secara popular dan secara berlalas dan mendalam. Itu yang saya kurang berlaku. Jadi kita nak ikuti politik ni, masa zaman tak ada internet khususnya ya, 80-an semua, kita kena dekat dulu. Saya kena berkawan dengan Pak Abu, barulah saya dapat akses pada banyak maklumat. Kita tak bertemu maklumat dekat risalah, dekat surat khabar, dekat internet, dekat sosial media. Kita berkawan rapat dengan orang tu. Jadi susah. Ini satu lagi. Jadi sepatutnya orang macam Pak Abu tak boleh nak paksa lagi menulis. Dia menulis dah banyak dah. Saya ingat lebih 20 buku, 30 dah kan. Buku siri risalah usrah saja dah dekat 10 biji kan. Lepas essay saja dah tu ya. Banyak lagi itu dikongsikan. Maksudnya perbahasan harus lebih mendalam. Ini retorik kita saja, pembinaan umum ya. Soalan-soalan yang ditanya tadi. Jadi tidak memadai kita kata okey generasi lama pergi. Dengan kita tidak mempersiap diri ke arah itu. Kerana akan ada political vacuum. Kita kena faham dalam period sejarah ada up and down dalam mana-mana bangsa dan negara ya. Jadi bila saya katakan Anwar kena pergi, kita tak boleh lagi berkilat pada dia dan generasi seumpamanya mereka baik dalam pakatan ataupun BN, maksudnya bagaimana keadaan diri kita. Kita mesti belajar apa yang baik daripada mereka ataupun quote and quote apa yang bagus dengan
belajar meneladani apa yang negatif dari mereka. Itu pilihan yang sangat susah. Jadi kita kena dissect, membedah siasat persoalan-persoalan itu. Sebab itulah antara perkara yang paling rumit dalam politik ini ialah merincikan persoalan-persoalan ini semua, ya. Jadi sebahagiannya saya tulis ni, tapi sangat umum lah, ya, sangat umum. Tapi saya nampak antara sektor yang diperhatikan itu, kalau sejak reformasi itu, bagaimana sektor di luar parti tapi berhubung dengan idea harus menyumbang. Wartawan, seniman, budayawan, apalagi artis, agamawan yang berhubungan dengan idea dan bagaimana mereka harus kontes. Jangan biarkan pertarungan itu menjadi pertarungan parti pembangkang lawan parti BN. Rakyat lain diam. Dan bagaimana kelompok ini boleh memberikan imajinasi kepada rakyat lain. Ini pilihan yang saudara-saudari ada. Bukan saja Barisan Nasional, bukan saja Pakatan Rakyat. Ini imajinasi. Ada 4, 5, 10, 15, 20 lagi untuk respons. Dan kita tengoklah pandangan siapa yang lebih popular pada waktu itu. Kita pun tak tahu. Sebab kita tak boleh paksa orang menelan pandangan kita. Apatah lagi dalam kata kita tidak ada struktur politik. Ya. Kalau Anwar Ibrahim adakan program dia ni, penuh ni sampai ke bawah. Dia punya itu kan. Jadi dia cakap sekali je sampai ke bawah. Kita cakap tak muat. Tak penuh apa ni. Jadi macam mana kita nak memberikan pandangan? Ini bukan soal bernas ataupun tidak bernas pandangan kita, mendalam ataupun tidak pandangan kita, membaca buku atau tidak pandangan kita, tapi bagaimana kita mengkomunikasikan ilham kita ini kepada masyarakat sehingga membuka imajinasi dia. Oh, ada pandangan alternatif lah daripada parti. Nampak tak? Jadi kalau buku saya dicetak reprint sampai 10 kali, sekali cetak 5,000 reprint sampai 10 kali, macam buku Ayu Utami tu, Larung tu dicetak sampai lebih 20 kali reprint, barulah kita nampak adanya semacam shift, walaupun mungkin tidak besar, anjakan kepada persoalan-persoalan ini. Jadi masih banyak yang kita perlu telitikan. Jadi menjawab pada Rosli tadi, sisi intelektual itu memang saya nampak itulah kritik saya dalam buku Batal Balik itulah ceritanya. Pasal aktivis tak baca, aktivis tak ada bahasa baru kerana kurang membaca. Jadi dia ikut format-format biasalah. Kalau format dia demonstrasi itulah. Kadang-kadang tidak memikirkan lain. Jadi dan kemasukan teori-teori luar pun tidak mendalam. Memang betul kita ada gerakan sosialis, gerakan kiri, Marxism, liberal, tapi tidak begitu mendalam. Kita tengok tema-tema dan cara cakap dia. Yang walaupun untuk main-main, ya. Maksudnya kita tahu ada orang berlagak dengan ilmu pengetahuan melalui tulisan dan cakap cakap dia. Tapi lagak kita pun sangat tidak rencam berbanding dengan luasnya ilmu pengetahuan yang ada di dunia luar. Misalnya kita cakap tentang masyarakat sivil, kita tak tahu siapa tokoh yang telah melahirkan wacana tentang masyarakat sivil itu sendiri. Yang kita nampak, ada masyarakat mana ni? Kita ulanglah balik-balik Anwar Ibrahim. Contohnya kan, ada betul, ada tokoh-tokoh di Indonesia tu kagum dengan wacana masyarakat madani Anwar Ibrahim. Tak apalah, tapi masuknya di wacana yang luas ini. Jadi kalau kita tak boleh pindah masuk ke sini, sebagaimana rencam dan kayanya, quote-unquote kayanya pengalaman dalam Islam. Itu pun tak kaya mana, kita tengok apa-apa establish lah. Ayat Al-Hakam Bahasa Dunia, itu dah popular, taksir apa lagi, tafsir-tafsir. Yang biasa Ibnu Katsir dan lain-lain, hadis, tokoh-tokoh hadis, ya, mazhab-mazhab utama. Jadi kalau pandangan Ibn Rus dah tak popular. Ibn Rus kamu pun dah tak popular, tak ada orang yang faham. Kita lah sebab kita duk mengaji aliran rasional ni, kita baca lah Mu'tazilah, tak ada orang mengaji. Tak ada tokoh yang akan menegakkan Mu'tazilah di Malaysia ini. Macam mana kita nak kata kita kaya dari segi pengalaman? Nampak tak? Jadi banyak lagi persoalan ini tidak kita timbulkan. Jadi gerakan lain daripada kita katalah aktivis NGO dan parti politik ini sibuk dengan kerja-kerja politik, tidak sempat membaca buku, menulis dan berfikir. Tapi apa yang berlaku pada sektor-sektor lain, sektor mahasiswa, sektor wartawan. Dan saya bimbang juga daripada pengalaman saya dalam tempoh 15 dan sebelum ini lagi, ialah masalah kita ni duplicate, menjadikan fotokopi. Kita pinjam wacana malam ni, kita tulis dan kita faham. Kita tak explore lagi dah lebih daripada ni. Tak nak beri counter kepada pandangan saya lebih mendalam. Jadi kritik kita akhirnya menjadi kritik ke arah merendahkan perbincangan. Sepatutnya kritik terhadap saya sama level ataupun lebih baik. Jadi orang yang nak menjawab kritik kepada saya tu sama level dengan dia atau lebih baik. Barulah ada peningkatan. Ini tidak. Tidak ada ruang meneroka pemikiran-pemikiran baru yang kita boleh sesuai. Misalnya kita kata, okay, let's kita import liberalism dan sesuaikan dalam program politik kita bagi menggantikan
Barisan Alternatif dan kita kempen di kalangan orang-orang pakatan dan masyarakat, yes, individualisme sebagai pilihan yang ada. Marilah kita kempen bersama. Itu pun tidak popular, orang tak faham apa konteks apa. Tapi oleh kerana retorik sosialisme dan anarki dan segala macam popular, dia dikembangkan. Tapi kita tak tengok mendalam atau tidak persoalan itu. Bagaimana dia menafsirkan dalam realiti kehidupan kita. Kalau kita setakat syok dari 5, 10, 15 orang, tidak memadai. Tidak memadai. Kita tengok wacana popular yang ada dalam masyarakat kini ataupun yang ada dalam portal-portal. Tidak memadai itu. Kerana wacana politik biasa. Jadi kalau kita recycle hujah-hujah dan pengalaman ini jadi retorik yang kosong begitu rupa. Tidak ada wacana ilmiah yang mendalam dalam portal-portal ini. Malah portal-portal alternatif yang lain pun.